Okay, kita nak habiskan bab ni malam ni, insya-Allah. Okay, sebelum kita habiskan dan sambil-sambil itu tunggu kawan-kawan lain masuk, kita buat revision sikit, recap sikit apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, mula-mula kita belajar mengenai daya ya. Daya iaitu tarikan dan tolakan. Definisi ni korang belajar daripada darjah 6 lagi ya. Tarikan dan atau tolakan sesuatu objek. Dikenakan kepada sesuatu objek. Lepas tu kita belajar mengenai daya graviti iaitu 9.81. Dulu-dulu silibus lama korang belajar 10. Silibus baru dia pakai yang exactly 9.81. Jadi sampailah menengah. Okey, ada daya geseran, daya apungan, daya elastik, daya normal, daya berat. So, yang pertama tu korang belajar daya semua. Lepas tu korang akan buat ukuran di mana 1 kg bersamaan dengan 10 Newton. Ni kalau ikut dia sebenarnya betul lah tu, bersamaan dengan 10 Newton. Sepatutnya sebenarnya lagi bagus 1 kg bersamaan dengan 9.81 Newton sepatutnya. Ni yang sebenarnya. Tapi dia pakai ni dibundakan 10 tu. Okey, lepas tu ciri-ciri daya mesti ada magnitude dan juga arah ya, kerana dia adalah kuantiti skala. Kuantiti skala tu dia merujuk, dia mesti mempunyai magnitude dan mesti mempunyai arah. Itu namanya kuantiti vektor. Kuantiti ni ada dua jenis ya. Cikgu explain sikit. Kuantiti vektor, satu lagi namanya kuantiti skala. Skala ni contohnya macam G-SIM. G-SIM ni ada magnitude saja. Tak ada arah. Kalau vektor ni mesti ada magnitude dan mesti ada arah. Macam itulah. Ada benda yang ada magnitude saja, tak ada arah. Magnitude tu maksudnya nilai lah. Nilai dia. 10 gram, 10 darjah, tu namanya magnitude. Okey, lagi kita belajar mengenai daya tindakan. Daya atas meja yang kekal namanya daya normal. Ni berat dengan pasangan dia normal. Daya apungan, kawan dia adalah daya tujah. Berat lawannya apungan. Lepas tu kita ada daya elastik. Okey. Lepas tu kesan daya boleh menggerakkan benda yang pegun bergerak, menghentikan benda yang bergerak, mengubah kelajuan, mengubah arah, mengubah bentuk. Jadi kemek. Okey, lepas tu belajar. Dan kita belajar ketumpatan. Maksudnya kalau kurang tumpat daripada air, dia timbul. Kalau kurang tumpat daripada air, timbul. Okey. Kalau dia lebih tumpat daripada air, dia akan tenggelam. Okey. Lepas tu ketumpatan kita ada formula. Ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Jisim bahagi isi padu. Okeylah. Kalau nak tahu kita punya ketumpatan kita, tengoklah berapa isi padu kita. Kena ukurlah. Bahagi dengan isi padu. Jisim kita bagi isi padu, baru kita tahu ketumpatan kita. Okey, lepas tu kita masuk lagi mengenai tuas ya. Tuas ni kita ada tuas pertama kan, BFD. Kita ada tuas kedua, FBD. Dan kita ada tuas ketiga, FDB. Jenis-jenis tuas. Okey, lepas tu kita ada daya moment. Daya moment yang melibatkan skru ni, spana ni. Lagi panjang kita pegang spana tu, lagi jauh daripada kita punya fulcrum. Lagi jauh lah, lagi kuat lah moment daya tu. Senanglah kita nak pusing kita punya nut. Apa lagi yang kita belajar? Okey, kita belajar juga moment daya kat sini. Jongkak-jongkit, kiri dan kanan. Moment dayanya adalah sama ya. Okey, dan kita buat beberapa contoh pengiraan. Lepas tu kita belajar tekanan. Tekanan ni bergantung kepada luas permukaan. Contoh soalan kebat diberikan. Katakanlah kita pergi ke pantai. Kita mendapati ada basikal tersangkut tayarnya dalam pasir. Apakah cadangan korang supaya basikal ini dapat digerakkan semula? Tak kisahlah basikal ke, motor ke. Macam mana guys? Apa pendapat korang? Macam mana nak gerakkan basikal atau motor ni? Dia punya tayar ni sangkut ni.
Tayar ni sangkut dalam pasir. Kenapa dia sangkut? Sebab dia punya tayar saiz tu kecil. Jadi bila dia kecil, tekanannya tinggi, termasuk kat dalam tanah. Macam kasut ni lah kita bincang ni kan. Jadi caranya adalah kita kena kempeskan, buang angin. Kena kempeskan, kena pancitkan tayar tu. Supaya tayar kita daripada tayar macam ni, dia akan jadi lebar sikit sebab dah pancit. Okey, kalau tak tajam kan basikal, senang masuk dalam pasir. Bila lebar macam ni, senanglah dia untuk dialihkan. Itulah maksudnya ya. Makin kecil permukaan dia, makin tinggi tekanan. Macam pisau. Okey, kita sampai di situ dan kita juga sampai mengenai tekanan udara. Tekanan udara dalam bekas yang kita buat pump ni. Okey, itu secara ringkas lah yang kita belajar minggu lepas. Okey, siapa nak tahu lebih detail, korang tengoklah video minggu lepas. Okey, so hari ni aku nak masuk yang terakhir, tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera. Siapa tahu tekanan atmosfera tu apa benda? Sebenarnya kita sekarang ni hidup, kita sekarang ni ditekan dengan satu tekanan namanya adalah atmosfera. Sekarang ni pun. Sekarang ni yang kita tengah belajar ni, udara yang ada dekat atas kita semua ni sedang menekan kita. Kita tak rasa lah. Okey, tekanan kita. Okey, kita cerita sikit secara kasar apa itu tekanan atmosfera. Okey, kita punya bumi kan. Lepas tu kita ada udara. Kita dah belajar kan, troposfera, mesosfera dan paling luar adalah exosfera. Exosfera paling luar kan, kita punya atmosfera. So sepanjang-panjang ini, paling atas tu paling sikit lah udara. So paling banyak, paling dekat bumi banyak. Disebabkan dia banyak, jadi tekanan atmosfera dekat bumi ni lagi kuat lah. Jadi dia akan menekan kita. Okey. Atmosfera ni tekanannya adalah 1 atm namanya. 1 atmosfera. Pressure dia. Okey, pressure-nya adalah 1 atm. Jadi dia tekan kita. Okey, korang pernah nampak tak? Korang pernah perasan kalau korang beli pelekat kereta? Kat cermin-cermin kan? Cermin pintu kereta tu. Tiba-tiba korang ambil pelekat yang bulat tu, korang lekatkan. Lepas tu ada macam boleh gantung-gantung tu. Pernah tak macam ni guys? Korang beli penggantung macam ni. Pernah nampak tak? Penggantung ni. Yang lekat pada cermin tu. Ataupun dekat toilet ke, gantung-gantung tempat letak sabun. Dekat cermin ke, letak aksesori. Yusuf pernah nampak Yusuf? Ataupun kita pergi ke kedai mamak ke, pernah kan? Pergi kedai gunting tulis open. Tapi dia guna apa ni? Dia bukan melekat, betul tak? Tapi kita letak dekat cermin, dia boleh melekat. Persoalannya macam mana dia boleh melekat? Dia tak ada gam. Okay, itu namanya kerana bantuan tekanan atmosfera yang ada. Okay, nanti kita tengok macam mana dia boleh menekan. Hebat tak dia? Okay, sekejap kita tengok ni. Okay, yang pertama kita tengok dulu apa itu tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera ni apa? Tekanan atmosfera ialah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi. Bumi. Okey, dan semua jasad di bumi. Okey. Dikenakan atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi. Maksudnya semua yang ada pada bumi ni bergunung ganang
termasuklah air, kita manusia ni mengalami tekanan atmosfera. Kita tak rasa apa-apa kan, boleh gerak kan. Okey, tapi ada setengah-setengah keadaan kita tak mampu melawan tekanan atmosfera. Ada setengah-setengah keadaan. Okey, salin dulu guys. Okey, kita move ya. Inilah contohnya macam penyedut sinki ni. Macam mana penyedut sinki ni boleh sedut benda-benda yang tersumbat pada lubang sinki. Hebat kan? Okey, bentuk dia ni lah. Bentuk dia ni. Bentuk dia ni. Okey, kita cerita balik cerita yang tadi tu. Cerita yang lekat ni. Cerita yang lekat ni ya. Macam mana dia boleh lekat? Okey. Bayangkan kalau kita nampak dari sisi tepi ya. Sisi tepi. Dia akan jadi macam ni. Sisi tepi kan. Macam itulah korang gantung. Kan? Okey, apabila kita penyetkan dia punya getah ni. Kan dia akan terpenyet kan, betul tak? Okey, bila kita tekan tu dia akan terpenyet. Cikgu ada tak? Alamak, cikgu tak ada lah pula. Biasa ada. Cikgu tak ada lah, tak apalah. Biasanya kita tekan dia akan penyet kan. Bila dia penyet sebenarnya udara kat sini dia telah buang ke tepi tu. Dia telah buang udara. Bila dia buang udara, maka dalam ni tak ada udara. Dalam ni tak ada udara. Okey, tak ada udara, namanya kawasan tu adalah kawasan vacuum. Kawasan apa? Kawasan vacuum. Macam kita vacuum kat rumah tu, kan? Kita sedut tu. Kenapa namanya vacuum? Sebab dalam tu tak ada udara. Sebab itulah udara luar masuk ke dalam. Sebab tak ada udara, jadi udara luar ni cuba untuk mengisi tempat vacuum tersebut. Tapi ni bukan vacuum lah. Kawasan ni namanya kawasan vacuum sebab tak ada udara. Okey, sampai sini boleh faham tak? Okey, boleh faham sampai sini? Cuba komen sikit. Usul boleh faham Usul? Izzuddin, Adif boleh faham Adif? Boleh, Azim pun boleh faham. Okey, jadi kenapa dia lekat? Disebabkan tekanan atmosfera dekat luar ni sedang menekan dia, tekanan atmosfera ATM. Jadi ATM ni lebih kuat daripada yang tak ada udara di dalam tersebut. Sebab itulah melekat. Okey, apa jadi kalau kita buka sikit tepi dia? Kita buka tepi dia sikit, dia terus jadi gelembung balik kan? Dan dia akan jatuh. Betul tak? Kenapa jatuh? Kerana udara yang dekat tekanan atmosfera tadi dah masuk ke dalam. Okey, bila masuk ke dalam, maka dalam ni pun dia pun tolak sama-sama dia. Ni pun tolak, ini pun tolak. Sama-sama kuat. Maka tercabutlah benda ni. Jadi benda ni pun akan terjatuh. Sebab dalam bekas tu ada tekanan atmosfera. Dekat luar pun ada tekanan atmosfera. Sama-sama kuat tolak. Sebab itulah senang nak cabut. Faham tak? Sebab tu kalau korang tekan penyetkan dia, pastikan dia tak terbuka lah tepi kan. Cuba, tapi kalau korang buka sikit tepi dia terus boleh keluar. Betul tak? Sebab tekanan atmosfera dah masuk dalam tu. Okey. Boleh cikgu move ya? Jadi itulah ceritanya mengenai tekanan atmosfera. Jadi pentinglah tekanan atmosfera ni guys. Penting sangat. Okey, jadi kat sini kita pun ceritalah sikit. So, apabila pump ditekan pada sinki, udara di dalamnya, pump pada sinki, kan? Samalah bila kita pump, tengok ni kat sini kan.
Bila kita pump tengok ni, udara dikurangkan sebab udara keluar. Jadi tempat ni dah jadi tempat vacuum. Okey, lepas tu dia akan naiklah ni, naik untuk mengisi tempat vacuum tersebut. Okey, pump lagi, naik lagi, pump lagi, naik lagi sehinggalah keluar dia punya sampah sarap. Okey, itulah ideanya. Okey, so soalannya, apabila pump ditekan pada sinki, udara di dalamnya akan dipaksa keluar. Dipaksa keluar. Lalu membentuk keadaan yang bertekanan rendah. Bertekanan rendah. Okey, tekanan yang tinggi di dalam saluran paip akan menolak apa? Menolak kotoran yang tersumbat apabila pump sedut ditarik ke atas. Pump sedut ditarik ke atas. Macam tu. Okey, soalan. Sampai sini dah faham belum? Jadi dekat atas tu tekanan rendah, dekat bawah tekanan tinggi lah. Dia akan naik, sambil-sambil tu dia tolak lah dari bawah tu kan. Dia punya kotoran-kotoran yang tersangkut. Okey, boleh salin dulu. Tak ada masuk lagi dah. Okey, dah 3 move lagi ya. Okey, kita nak masuk yang seterusnya. Okey, tekanan atmosfera juga membantu kita untuk menyedut minuman. Okey, apa jadi kalau straw kita bocor? Tak boleh sedut kan? Tak boleh sedut, bocor. Kenapa? Okey, kalau kita sedut, bila kita sedut tu kan, dekat sini dia akan mengalami tekanan yang kurang tekanan atmosfera. Sebab kita sedut, kita ambil udara. Jadi kat sini dah tak ada udara dah. Udara dibuangkan. Jadi kat sini dah jadi vacuum lah. Sebab kita sedut udara tu. Jadi bila udara tak ada, udara kat luar ni cuba tolak. Tolak supaya dia isilah tempat udara yang kosong tadi tu. Okey. Tapi kalau katakanlah ada kebocoran kat sini, tak boleh kerana nanti atmosfera pun masuk kat sini. Atmosfera tu masuk kat bocor tu. Jadi tak dapatlah kita sedut. Jadi straw kita kenalah tak bocor. Jadi konsep dia sama je ya. Kita mewujudkan kawasan yang ada vacuum. Kurang udara, maksudnya tekanan atmosfera pun akan kurang. Okey, boleh Jom kita buat ayat dia sikit. Jadi ayatnya, apabila kita menyedut udara di dalam penyedut minuman, ruang di dalam penyedut akan menghasilkan tekanan rendah. Menghasilkan tekanan rendah. Okey? Tekanan udara yang tinggi di luar. Di luar ni tekanan tinggi ni maksudnya tekanan atmosfera lah. Iaitu tekanan atmosfera bracket, tekanan atmosfera. Okey. Atmosfera ni kalau singkatannya ATM je. Jadi tekanan atmosfera
akan menolak air. Menolak air masuk ke dalam penyedut minuman. Dan akhirnya ke mulut. Nah, itulah ceritanya. Okey, dah siap? Cikgu dengar WhatsApp ni, cikgu risau sikit, takut ada pelajar tak boleh masuk. Tu cikgu tengok ni. Kadang-kadang tak perasan. Okey, cikgu move lagi Okey, tengok vacuum pula. Vacuum pun sama je. Nampak tak tekanan rendah kat situ. Okey, bila motor dihidupkan, udara keluar kan? Disedut udara keluar kan? Jadi bila udara keluar, kat sini tekanan udaranya rendah. Kurang udara. Bila kurang udara, kat sini kita akan mewujudkan namanya kawasan vacuum. Okey, kawasan vacuum kurang udara. Jadi sebabkan udara kat sini kurang, maka udara luar ni berebut-gebut lah nak masuk. Tekanan luar ni berebut-gebut nak masuk untuk isi tempat yang kosong tu. Lepas tu keluar lagi. Masuk lagi. Sedut sekali dengan sampah-sampah. Okey, jadi kat luar tu mempunyai tekanan atmosfera yang tinggi. Ya. Okey, now. Apabila switch dihidupkan. Okey, apabila switch dihidupkan. Kat sini, kat bawah ni. Kipas di dalam pembersih vacuum akan on lah kan. Akan on dan akan menyedup udara keluar. Udara dalam vacuum tu. Akan menyedup. Akan menyedut udara keluar daripada pembersih vacuum. Hal ini menyebabkan berlakunya tekanan udara yang rendah. Tekanan udara di dalam pembersih vacuum menjadi rendah. Macam tu. Maka tekanan atmosfera dekat luar, iaitu lebih tinggi, akan menolak udara. Bukan udara saja, malahan habuk. Jadi udara dan habuk ke dalam pembersih vacuum. Udara dan habuk. Senang je. Jadi nak tahu, kena pasti manakah kawasan vacuum tekanan rendah, manakah tekanan tinggi. Biasanya kat luar lah tekanan tinggi ya, dalam rendah. Sebab tu dia masuk ke dalam tu. Gitu ceritanya. Okey, salin. Okey, kita tinggal sikit lagi. Lepas ni kita akan buat soalan sikit. Sebab nak suruh faham kan, kena buat soalan.
Okey, kita move lagi Okey, perkaitan altitude dengan tekanan atmosfera. Apa itu altitude? Altitude tu adalah ketinggian. Bila sebut tinggi, tu namanya altitude. Okey, tinggi kat gunung, dekat atmosfera yang tinggi. Okey, jadi tarikan menyebabkan lebih banyak molekul berada di altitude yang rendah. Okey Jadi kat rendah ni, kawasan rendah ni kita punya udara tak banyak. Dekat bawah ni udara banyak. Sebab tu bila kita naik gunung Everest ke ataupun gunung-gunung yang tinggi, kita akan rasa sesak nafas sebab udaranya tak banyak. Okey, jadi altitude tu merujuk kepada tempat yang tinggi. Okey, lagi. Yang pertama, dekat atas ni apa yang berlaku? Kat sini kita boleh tulis kurang apa? Kurang molekul. Molekul udara. Jadi memberi tekanan yang rendah. Sini tekanan rendah kepada orang tersebut sebab molekul udara tak banyak. Tekanan rendah. Dekat bawah pula dia lebih tinggi sikit sebab dekat dengan bumi, tarikan graviti tu kan. Dekat bawah ni dia lebih banyak molekul memberi tekanan yang lebih tinggi. Jadi kita sekarang ni kat bawah lah. Jadi kat bawah ni senang kita bernafas. Kenapa senang bernafas? Sebab kat bawah ni banyak molekul udara. Dekat atas bukit kurang molekul udara, susah nak bernafas. Tekanannya pun rendah. Sebab tu naik dekat bukit telinga kita pekak sikit. Perasan tak? Siapa pernah pergi genting ke kamera ke naik kejap, dia pekak sekejap. Maksudnya kat atas tu dia punya pressure ni rendah. Jadi kita pun pekak. Sekejap. Lepas tu balik normal lah balik kan. Sekejap. Okey. So, ayat dekat sini adalah apabila altitude semakin meningkat, tekanan atmosfera semakin menurun. Okey. Macam tu. Okey, sekarang ni tengok pula tekanan dalam air. Yang tadi tu tekanan dekat udara. Jangan ingat tekanan dekat udara, air pun ada. Tekanan dekat air. Jadi, tekanan air kat bawah ni tinggilah sebab dia mempunyai ketinggian yang tinggi. Makin dalam dia, makin tinggi tekanannya. Sebab itu, binatang yang duduk di bawah lautan yang dalam, dia mempunyai daya tahanan yang tinggi. Sebab air yang besar tu hempap dia. Jadi, yang duduk kat bawah ni biasanya dia takkan muncul dekat atas. Dia tak sesuai dekat atas. Dia sesuai dekat bawah je. Kalau dekat atas, dia boleh mati. Sebab badannya pun dia akan menghasilkan tekanan tolak tu tinggi juga untuk melawan tolakan air tu. Jadi kalau dia naik ke atas nanti, dia matilah sebab badannya tolak lagi tinggi daripada air yang tolak dia. Faham tak? Jadi kalau kita buat jambatan ke, kita buat empangan ke, kita make sure dekat bawah ni tebalnya tinggi dekat bawah, lebih tebal. Untuk apa lebih tebal? Untuk menahan tekanan. Tekanan air pada kedalaman yang lebih tinggi. Jadi taklah mudah roboh. Kapal selam pun sama, dia kena buat badannya kuat. Kalau tak kemik lah tekanan dia. Tak pasal-pasal kemik. Okey, jom. Kita buat sikit, dia kata kat sini, kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Yang tadi udara, ni cecair. Semakin dalam cecair, semakin tinggi tekanan. Makin dalam, makin tinggi tekanan. Kenapakah dinding empangan dibina lebih berlebar di dasar laut? Ini untuk mengatasi tekanan air lah di bawah laut tu. Kita akan buatlah untuk mengatasi kesan tekanan air yang tinggi pada bahagian dasar
laut ataupun dasar empangan. Okey dah. Salin dulu sebelum kita bincang nombor 2. Okey, soalan kenapakah kapal selam perlu diperbuat daripada bahan yang kuat? Okey, ini supaya tidak kemik akibat tekanan air yang tinggi. Okey, di dasar laut. Tekanan yang tinggi di dasar laut. Kita dah habis dah bab ni guys. Nak buat latihan sikit. Okey, salin dulu. Kita buat sikit-sikit lah latihan je. Okey, kita bincang yang penting-penting je ya. Okey, dah siap? Jom kita bincang sikit boleh? Sekejap Cikgu cari soalan yang baru untuk awak. Okey, ni soalannya. Soalan cikgu ambil buku teks je, senang. Okey. Soalan pertama dia kata, namakan daya yang bertindak dalam setiap situasi berikut gambar rajah foto 1. Okey. Dekat sini dia penerjun Bungle ni. Apa namanya? Bungle ke Bungle ni? Bungle namanya. Cikgu pun tak pernah buat lah, takut. Okey, kalau dia terjun jatuh ke bawah ke jatuh ke atas? Mestilah jatuh ke bawah. Jadi daya apakah yang mendorong dia jatuh ke bawah? Bunji Yusuf. Bunji namanya. Ke banji? Banji namanya. Pernah naik Yusuf? Taklah kan? Kan jatuhkan arwah satu hal pula. Okey Yusuf, rasa-rasanya daya apa ni? Yang menjadikan dia jatuh ke bawah. Kenapa tak jatuh ke atas? Daya apa? Daya graviti. Betul Nakib. Daya graviti. Okey B, basikal bergerak di atas permukaan yang kasar. Daya apa ni? Ada permukaan yang kasar. Okey, daya apa tu? Daya geseran. Bagus. Geseran. Sebab dia kasar tu geseran. Okey, belon panas sedang terapung di udara. Ni daya. Daya apa boleh membuat dia terapung? Daya haba tak? Daya haba dalamnya. Daya haba tu untuk menjadikan udara ringan. Lepas ringan dia jadi daya apungan. Betul idea. Daya apungan. Good. Daya haba betul juga. Nakib kan nak buat daya haba tu betul. Dalam ni pakai api kan. Api tu sebenarnya dia buat haba supaya udara dalam ni ringan. Kita belajar bila udara tu ringan, dia naik ke atas lah. Okey, seterusnya nombor 2. Rajah menunjukkan seorang lelaki sedang menolak sebuah kereta. Tunjukkan arah daya tolakan dan titik aplikasi pada gambar rajah berikut. Daya tolakan. Manakah daya tolakan dia? So, yang pertama, kita perlu tunjuk titik aplikasi. Titik aplikasi tengok tangan dia. Tangan kat sini kan? Jadi kat sinilah titik aplikasi dia. Lukis kat sini. Betul-betul tempat dia tolak tu ke bawah. Allah. Yang baris tak? Okey dah. Yang baris. Betul ngam-ngam kat tangan dia tu. Tolak ke bawah. Ini namanya adalah titik aplikasi. Titik aplikasi. Okey. Kat sinilah kat tangan dia tu lah. Titik aplikasi kat situ. Okey. Daya tolak kat mana?
Daya tolaknya adalah dekat sini. Buat anda panas sikit. Ni daya tolak. Tulis daya tolak. Dah, dua tu je lah. So, ada titik aplikasi dan juga daya tolak. Okey, cikgu move Okey, dekat sini gambar rajah menunjukkan sebiji bola sedang disepak oleh seorang pemain. Namakan daya-daya yang terlibat dalam situasi ini. Okey, bila kita sepak bola, itu namanya daya apa? Siapa tahu? Bila kaki tu sepak bola, itu namanya daya apa? Kaki sepak bola tu. Itu namanya daya apa? Itu namanya daya tindakan. Sebab kaki tu bertindak. Daya tindakan. Okey, apa jadi pada bola tu? Bola tu akan terpelanting. Bola terpelanting tu nama daya apa? Daya tindak balas. Jadi ada dua lah. Satu yang buat tindakan, satu lagi yang buat tindak balas. Macam kita cubit lah kan. Cubit, daya tindakan. Sakit tu, daya tindak balas. Kita lari tangan. Kita alih tangan tu, daya tindak balas. Okey, macam tu lah umpamanya. Jadi ada daya tindakan, ada daya tindak balas. Okey, pada gambar itu tunjukkan arah daya berkenaan. Okey, kita pun nak lukis. Kat manakah daya tindakan? So, daya tindakan mestilah dekat sini. Kaki tu menendang bola. Okey, manakala daya daya tindakan. Okey, kat sini bola tu dia akan terpelanting. So, dia perlu daya tindak balas. Macam tu. Dah. Boleh salin. Salin guys. Sementara cikgu tunggu azan ni. Okey dah, cikgu move Okey, ni kita mengenai momen daya. 8.2. Kalau korang ada buku tab pun korang boleh tengok. 8.2. Latihan formatif. Cikgu tak ambil semualah, ambil yang betul penting je. Okey, terbincang pertama ya. Belajar satu menunjukkan satu sistem tuas dalam kesinambungan hitungkan berak X. Hitungkan berak X. So, ingat tak kita punya formula kita? Formula kita macam mana? Formula kita 1 darab X sama dengan 2 darab dengan 10 Newton. Ataupun 10 je lah. Jadi kat sini X sama dengan 20 Newton. Dah settle. Okey, permukaan manakah akan mendengar tekanan paling tinggi? Okey, ni soalannya. Soalan nombor 1 dah ada dah. Hitungkan berat X. X adalah 20 Newton. Okey, nombor 2, permukaan manakah akan mengenakan tekanan paling tinggi? Sini 10 Newton, sini 20 Newton. So, permukaan manakah menunjukkan dia lebih tinggi? Ni. Kotak ni. Dia cerita pasal kotak. Ya, atas dah settle dah. Dia cerita pasal kotak sebelah ni. Cuba tengok. A, B, C
Mana satukah tekanan yang paling tinggi terkena? Maksudnya kalau dipusingkan, manakah tekanan yang kalau dipusingkan kat bawah, dia akan jadi lebih tinggi. Kalau letak B kat bawah, tinggi tak? Kalau letak C dekat bawah, tinggi tak? C dia kecil kan, jadi macam tu lah. Tinggi tak rasanya? Mana tinggi? C ke, A ke, B ke? Okey, mana tinggi? Korang rasa? Ingat pisau tu tajam sebab permukaannya kecil. Permukaan kecil menyebabkan tekanan tinggi. So kat sini kalau ikut, paling kecil adalah C lah. Jadi C itulah tekanan yang paling tinggi. Faham tak guys? Jadi permukaan C. Kirakan tekanan dikenakan oleh setiap permukaan. Okey, jom. B ni kita buat pengiraan tekanan. Okey, tekanan sama dengan P sama dengan FA, di mana daya bahagi area. Daya bahagi area. So, dayanya banyak mana? Dayanya 5 Newton. Kan? Jadi buat 5 bahagi dengan area. Katakanlah A. Katakanlah tekanan A. Ini areanya 30 darab 5. Berapa tu? 150. Kan? Jadi kita dapat 0.03 Newton per sentimeter. Okey. Kita kira yang B pula. Tekanan B. B pun lama. 5 bahagi dengan B 10 darab 30. Jadi 300. So B tu kita dapat 0.0167 Newton per meter. Sentimeter. Okey, tekanan C. 5 bahagi C tu kalau ikut 5 darab dengan 10, 50. Tengok kan dia kecil kan? Jadi 0.1 Newton. 1 Newton per sentimeter kuasa 2. Tengok, ni paling besar. 0.1 paling besar. Jadi tekanan dia paling tinggi. Tekanan C yang paling tinggi. Okey, tak boleh faham okey. Okey, sebiji belon nombor 3. Sebiji belon berisi gas helium akan bergerak ke atas apabila dilepaskan dan terapung pada satu ketinggian tertentu. Mengapakah belon itu bergerak ke atas? Kenapa? Ini melibatkan ketumpatan. Maksudnya udara dengan gas helium tu kurang tumpat daripada udara. Jadi dia lebih tinggi daripada udara. Jadi kita boleh ceritalah dia adalah mengenai ketumpatan gas helium kurang tumpat. Jadi cikgu nak senang, cikgu buat macam ni lah ya. Gas helium kurang tumpat berbanding dengan udara. Tapi korang buat ayat lah. Ketumpatan gas helium dalam belon kurang tumpat berbanding dengan udara. Okay, A dah settle. B. Jelaskan perubahan berlaku pada saiz belon apabila bergerak semakin tinggi. Bila bergerak semakin tinggi, kan? Belon ni bila bergerak semakin tinggi, dia akan menjadi semakin besar. Sebab apa? Sebab tekanan kat luar ni semakin sikit. Sebab udara kita makin sikit kan? So, lama kelamaan belon ni akan pecah lah. Sebab bila lama-lama udara makin kurang-kurang, jadi tekanan dalam belon lagi tinggi. Menyebabkan dia akan jadi semakin besar dan dia akan pecah dekat atas. Jadi kalau ikut jelaskan kenapa, jadi kita cakaplah saiz belon ni semakin tinggi. Okay, kenapa? Sebab tekanan atmosfera dekat atas rendah. Jadi saiz belon tinggi, tekanan ATM ke atas rendah. Boleh Okey lagi. C. Tunjukkan dengan gambar rajah daya-daya yang bertindak pada belon tersebut. Okey, tunjuklah sikit. Sini turun ke bawah berat. Naik ke atas adalah daya apungan. Daya apungan. Macam tu sahaja. Berat dengan daya apungan. Okey tak guys sampai sini?
Boleh faham tak sampai sini? So far so good? Okey, kita buat 2 soalan lagi dah lah. Kita buat satu soalan lagi. Lepas tu dah lah. Soalan ni je. Tinggal lagi 8 minit kan. Okey. Tu tak nak banyak sangat. Nanti kan korang serabut pula kepalanya. Kenal pasti jenis daya tersebut. Okey, ni daya apa ni? Memanah ni daya apa? Siapa tahu? Memanah ni daya apa? Siapa tahu? Daya tarikan, daya elastik. Betul. Daya elastik. Betul? Daya elastik. Daya elastik. Okey, ni buah-buah jatuh ni daya apa? Daya graviti. Mantap lah. Bagus. Tahniah. Ada sikit lagi. Nyatakan alat yang digunakan untuk mengukur daya SI untuk daya untuk daya kita guna alat apa? Biasanya kita guna neraca spring. Yang kita timbang dalam air itulah. Okey, unitnya dalam Newton ataupun dalam N besar. Okey. Boleh cikgu rasa dah lah kot sampai sini. Dah lah, korang dah penat dah kepala kan. So, kita bab ni dah habis guys. Cuma korang banyakkan latihan je. Ya, minggu depan kita akan